Buletin Didik 1 Disember bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sejumlah 1,311 sekolah di seluruh negara mempunyai bangunan daif. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin memaklumkan daripada jumlah itu 73 sekolah berada pada skala 7 dan disahkan tidak selamat digunakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR. Kata Datuk Dr. Razzie, sebanyak 1,238 sekolah lagi mempunyai bangunan daif pada skala 6 iaitu disahkan tidak selamat oleh pihak teknikal Pejabat Pendidikan Daerah PPD atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Manakala kos yang dijangka terbabit bagi menaik taraf dan membangun semula bangunan daif di semua sekolah berkenaan adalah RM15.077 bilion. Bagaimanapun, tegas beliau, pelaksanaan projek ini tertakluk kepada kelulusan agensi pusat dan kedudukan keuangan semasa kerajaan. Beliau menjawab soalan asal oleh Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling Chai Yu yang bertanyakan mengenai jumlah sekolah daif yang belum diperbaiki dan kos yang diperlukan selain jumlah sekolah daif yang sudah diperbaiki pada 2020 dan tahun ini serta kos yang terbabit mengikut sekolah. Datuk Dr. Razzie memaklumkan di bawah Rolling Plan 4 Rancangan Malaysia ke-11, KPM mendapat kelulusan bagi melaksanakan projek menaik taraf dan membangun semula 134 bangunan daif di sekolah seluruh negara dengan kos berjumlah RM994.272 juta. Selain itu, di bawah Rolling Plan 1 RMK-12, sebanyak 104 bangunan daif di sekolah diluluskan untuk dinaik taraf dan dibangun semula dengan kos lebih RM1 bilion. Sementara itu, tambah Dr. Razzie, KPM sentiasa memberi perhatian kepada usaha menyediakan fasiliti bangunan dan kemudahan sekolah yang dapat berfungsi dengan baik untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam keadaan selamat dan selesa. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie siang tadi berkesempatan meninjau pengoperasian dan juga hari pertama pelaksanaan ujian saringan kendiri air liur COVID-19 bagi murid sekolah rendah. Lawatannya ke Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Damansara 3 mendapati pelaksanaan ujian terbabit berjalan lancar dan teratur. Berhubung dengan ujian kendiri sampel 10% dalam kalangan murid yang hadir yang mula dilaksanakan pada hari ini dan akan dilaksanakan setiap hari Rabu setiap minggu, untuk sekolah ini dalam kalangan 280 orang murid yang hadir, seramai 28 orang yang telah dipilih untuk melaksanakan ujian ini. Dan alhamdulillah kita lihat bahawa anak-anak ini mula memahami tentang kaedah pelaksanaannya di sekolah dan tata cara pelaksanaannya. Ujian kendiri yang dijalankan, jelas Dr. Razzie, telah dilaksanakan secara kendiri di tempat khas yang disediakan pihak sekolah. KPM katanya yakin proses ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan teratur pada minggu berikutnya sehingga sesi persekolahan berakhir pada 11 Disember ini. Sementara itu, Dr. Razzie juga berkesempatan bertemu dengan seorang guru yang secara kebetulan baru mendaftar diri mengajar di SK Bandar Seri Damansara 3 hari ini. Guru berkenaan adalah seorang daripada kumpulan pertama dalam fasa pertama pengambilan one-off guru seramai 18,702 orang. Saya sangat bersyukurlah dengan rezeki dan peluang yang telah dibuka daripada Kementerian dan juga Kerajaan untuk memberi peluang untuk guru-guru yang mengambil ikhtisas pendidikan ni untuk dapat penempatan di sekolah. Kerajaan mengambil keputusan menangguhkan sementara kemasukan penuntut antarabangsa dan pekerja asing dari negara-negara yang disenarai berisiko jangkitan varian Omicron. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata 18 negara dikenal pasti sudah mempunyai kes membabitkan varian of concern Omicron setakat 30 November lalu. Kerajaan akan menangguhkan sementara kemasukan pelajar antarabangsa dan juga pekerja asing dari negara-negara yang disenaraikan. VOC Omicron ataupun varian ini disyaki telah berkembang semasa jangkitan kronik dalam individu yang mempunyai sistem imun yang rendah. Varian ini mempunyai banyak mutasi, termasuk 26 hingga 32 mutasi di spike protein. Varian ini juga mempunyai 10 mutasi di protein yang melekat kepada ACE2 receptor yang membolehkan virus masuk ke dalam sel badan.
Tambahnya, KKM menyenaraikan 8 negara dalam sekatan perjalanan sementara dengan Malawi menjadi yang terkini dalam senarai itu susulan penularan varian Omicron. Negara yang telah disenaraikan ialah Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Selain itu, dalam mengukuhkan kawalan pintu masuk antarabangsa, Khairi berkata penggunaan sistem autogate Jabatan Imigresen juga diberhentikan sementara berkuat kuasa serta-merta. Baiklah, sebagai usaha meningkatkan pengetahuan dan kecekapan remaja bertutur menggunakan bahasa kedua, iaitu bahasa Inggeris, Genius Remaja menganjurkan program Fun English secara percuma. Program yang dianjurkan secara dalam talian sejak 1 November itu dikendalikan oleh seorang tenaga pengajar yang mahir. Program ini khusus diberikan kepada remaja yang berminat ingin meningkatkan nilai tambah dalam kosakata serta tahap penguasaan bahasa Inggeris mereka. Menurut tenaga pengajarnya, Zaidi Isham, modul bagi program itu khususnya dibuat untuk tahap usia remaja bermula 13 hingga 19 tahun. Fun English Genius Remaja menggunakan modul yang sesuai untuk remaja yang berusia di antara 13 hingga 19 tahun. Fun English mengajak remaja untuk berbahasa Inggeris, berkomunikasi dan berinteraksi secara santai menggunakan bahasa Inggeris yang mudah difahami dan senang dihayati. Tambahnya, program selama sejam setiap Isnin itu diisi dengan aktiviti seperti kuis, latihan berkomunikasi serta penerangan tentang topik yang diajar. Bagi salah seorang peserta berusia 12 tahun, Chan Mei Lin, program tersebut banyak membantunya. When I joined this English class, my communication skill get better. I also practice speaking English with my friends at school. Kelas bahasa Inggeris yang saya hadiri sangat menarik dan membuatkan saya belajar tanpa tekanan. Guru yang mengajar sangat ceria dan mudah untuk faham. Sekarang saya sangat suka mata pelajaran bahasa Inggeris. Fun English is a good exposure for students since some of us at the beginner level. It is an opportunity to expose and explore new knowledge on English. I think this class made me gain more confidence to speak even for a beginner since the session conducted was very casual and interactive. Kepada adik-adik yang berminat untuk menyertai program Fun English ini, bolehlah melayari laman web tertera. Bertemu kembali. Wartawan adalah wira yang tidak didendang tatkala negara dan dunia dilanda COVID-19 dengan terus menyedia dan menyalurkan maklumat berkaitan pandemik kepada masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata golongan itu sanggup mengharungi bahaya termasuk merisikokan diri berdepan wabak itu demi melaksanakan tugas masing-masing. Berucap pada Malam Wartawan Malaysia MWM 2021 malam semalam, beliau berkata pengorbanan itu dilakukan bagi memastikan rakyat yang terkurung di rumah akibat pelaksanaan PKP mendapat maklumat serta perkembangan semasa tanah air dan luar negara. Tanpa wartawan, mustahil berita-berita dan maklumat penting dapat disebar luas dengan cepat dan pantas, termasuk sidang media COVID-19 yang dilaksanakan hampir setiap hari. Oleh kerana sumbangan besar para wartawan kepada negara, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan. Jelasnya, tugas wartawan juga tidak hanya sekadar melaporkan berita panas dan hangat tentang pelbagai perkara dan isu, malah turut menjadi mata serta telinga kerajaan dalam memastikan kelangsungan dan kejayaan rancangan pembangunan untuk rakyat. Saudara dan saudari semua boleh membuat teguran yang bernas dan berasas bagi membantu kerajaan menyampaikan khidmat terbaik kepada rakyat selaras dengan konsep keluarga Malaysia, iaitu keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran.
Beliau turut berharap hubungan pengamal media di negara ini dan ASEAN dapat diperkukuhkan. Justru satu rangkaian kerjasama membabitkan wartawan di peringkat serantau dapat diwujud dan diperkasakan demi memudahkan capaian kesefahaman antara negara. Sementara itu, kumpulan media Prima Berhad MPB mengungguli 11 kategori hadiah kewartawanan Malaysia 2020 MPI Petronas malam semalam. Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin merangkul anugerah bagi kategori wartawan muda A. Samad Ismail. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta sijil dan trofi penghargaan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dan seterusnya kepada my mom, Dayang Fauzah binti Awang Hamdan, dan juga Abah Wan Muhammad Sudin bin Wan Muhammad serta keluarga yang berada di Sarawak dan juga Kelantan. Terima kasih atas sokongan dan memahami karier anaknya ini. Dan seterusnya kepada kemenangan ini sebenarnya bukan kemenangan saya sendirian tetapi lebih kepada kemenangan keluarga besar di unit berita Media Prima, dari unit editorial, produksi, unit kamera, daripada unit grafik, unit visual editor dan semua yang terlibat secara langsung atau tidak. Terima kasih banyak-banyak. MPB juga berjaya meraih gangsa dalam kategori berita video terbaik menerusi karya wartawannya Nur Fazilah Muhammad Sahir. Rasanya manis serta mengandungi lebih 350 kali ganda antioksidan berbanding jagung kuning atau putih. Malah keunikan warnanya mendorong seorang pemuda menerokai tanaman jagung merah secara lebih meluas. Tidak ramai yang berani mencuba, namun usahanya itu berjaya membuktikan jagung merah ada tempat tersendiri di pasaran dan memberi pulangan lumayan. Merupakan peserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM di Serdang Selangor, Gideon Lim mengusahakan tanaman jagung merah sejak 2019. Mengusahakannya secara pertanian organik, Gideon sama sekali tidak menyesal terjun ke bidang pertanian meskipun graduan dalam bidang pemasaran. Anak muda ini kini menjadi petani sepenuh masa. Jagung merah ni memang minat saya lah. Sejak kecil saya memang minat pokok-pokok eksotik. Dan jagung merah ini adalah antara satu pokok yang luar biasa yang saya simpan di benih-biji benih. Masa dulu saya tanam sedikit saja, macam 1-2 baris. Tetapi lepas saya dapat banyak sokongan daripada family, daripada rakan-rakan saya, mereka cakap, wah ni macam sangat sedap oh. Boleh tak tolong tanam lebih? So saya pun tanam lebih. Dan sekarang saya ada 1 ekar lah macam tu. Disebabkan warnanya yang unik selain rasanya yang sangat enak dan manis, ia sering mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan. Namun ada ketikanya dia tidak dapat memenuhi permintaan, terutamanya dari restoran-restoran makanan sihat. Bila kita kopek dia punya daun, kita pun akan nampak dia ada janggut ataupun bulu yang juga berwarna merah. Dan kandungan antioksidan yang di dalam janggut itu pun sangat-sangat bermanfaat pada kesihatan manusia lah. Jelas Gideon, penjagaan tanaman jagung merah tidak rumit, malah prosesnya singkat untuk menuai hasilnya hanya sekitar 8 minggu. Tanamannya kini dipromosikan secara dalam talian. Baginya, tiada yang lebih menggembirakan apabila ladangnya turut mendapat sijil pertanian My Organic di bawah Jabatan Pertanian. Selangor sebenarnya disebabkan prospek jagung merah ni sangat tinggi permintaannya, so kita galakkan usahawan-usahawan menanam jagung merah secara organik, di mana jagung merah ditanam secara organik adalah selamat dimakan dan mempunyai nutrisi yang sangat tinggi. Oleh itu kita galakkanlah petani-petani yang ingin menanam jagung merah secara organik untuk mendapatkan pasaran yang baik dan harga yang baik.
Baiklah, seorang pencinta sejarah di India telah mengikut jejak langkah Shah Jahan membina kediaman ala Taj Mahal untuk isterinya. Replika itu terletak di Burhanpur, 800 km dari lokasi Taj Mahal sebenar di Agra. Anand Prakash Chokse mengambil masa 3 tahun untuk membina kediaman ini. Kos pembinaannya kira-kira RM840,000. Chokse juga menggunakan batu marmar dari Makrana untuk membina rumah ini, sama seperti yang digunakan untuk Taj Mahal. Menariknya, Burhanpur adalah tempat isteri Shah Jahan, Mumtaz Mahal, meninggal dunia pada 1632 dan Taj Mahal sepatutnya dibina di sini. Namun disebabkan struktur tanah yang tidak sesuai dan sumber batu marmar yang jauh, Maharaja itu memutuskan untuk mendirikannya di Agra. Sejarah ini jugalah yang memberi inspirasi buat Chokse untuk membina replikanya sebagai kediaman. Dia mahu orang ramai tahu tentang sejarah itu, pada masa sama menghadiahkan sesuatu yang istimewa buat isterinya. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Elakkan menyentuh bahagian dalam dan luar penutup mulut dan hidung. Jangan memakai di bawah dagu. Jangan berkongsi dengan orang lain. Hanya boleh dipakai sekali sahaja. Jangan letak merata-rata. Tukar apabila telah lembab. Dipakai tidak melebihi 8 jam. Sukan, kejayaan berganda buat Kuala Lumpur City yang mencipta sejarah menjuarai Piala Malaysia ke-100 tahun menundukkan juara bertahan Johor Darul Takzim dengan keputusan 2-0. Gelaran kali keempat selepas penantian 32 tahun itu juga melayakkan skuad bimbingan Boyan Hodak mewakili Malaysia ke saingan Piala AFC musim depan. Berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dibanjiri 20,000 penonton, JDT yang jadi pilihan ramai untuk bergelar juara hampir mengejutkan Kuala Lumpur FC menerusi percubaan seawal minit ke-8 Bergson Da Silva yang tertampan tiang. Mula mendapat rentak, KL City menyerap asakan JDT yang melancarkan asakan bertali arus. Ketangkasan penjaga kebangsaan Filipina Kevin Mendoza bagaimanapun menyukarkan jentera serangan JDT untuk kedudukan terikat tanpa jaringan pada babak pertama. Saingan tambah rancak selepas rehat dengan gerak KL City yang memaksa ketua pasukan JDT Farizal Marlias terpaksa bekerja keras. Asakan KL City akhirnya memerangkap benteng JDT menerusi jaringan Zafri Yahya pada minit ke-65 selepas pantas menyudahkan hantaran J. Parthiban. Ketika penyokong JDT masih menaruh harapan melihat kebangkitan skuad kendalian Benjamin Mora itu, menyusul jaringan kedua KL City menerusi ketua pasukan Paulo Josue pada minit ke-74. Kedudukan 2-0 kekal sehingga whistle penamat mengesahkan gelaran kali keempat KL City selepas kali terakhir melakar kejuaraan hat-trick pada 1987 hingga 1989. Paling menarik, Kuala Lumpur City berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang kempen Piala Malaysia musim ini dan menambah keceriaan apabila Zafri Yahya dipilih selaku pemain terbaik perlawanan akhir. It's painful that we lost in the final, of course, for all of us. But we know that we did a great year. We know that we broke some nice records overall the year. We know we are the league champions, and being here in the final is a privilege. Unlucky that we couldn't take it home. Second half, how the time was going, we were more and more confident because they also they couldn't follow this pace. And at the end we scored 1-2. Gol yang pertama tu sangat memberi semangat pada pasukan lah. Dan kami datang untuk final ni, kami bukan pasukan pilihan, tapi kami cuba fokus 90 minit lah untuk kita tidak kalah dengan pasukan Johor lah.
Badminton Jelajah Dunia Akhir BWF Lee Zijia kembali menemui rentak kemenangan apabila menewaskan pemain Thailand Kunlavut Vititsan pada aksi pembukaan kumpulan B, turut mencipta kemenangan bergu campuran Chan Peng Sun Goh Liu Ying yang menewaskan satu lagi pasangan negara Tan Kian Meng Lai Peijing. Namun gandingan wanita Pearly Tan dan M Tina terpaksa akur di tangan pilihan ketiga dari Korea Selatan dalam aksi kumpulan A. Dikritik hebat susulan kekalahan seawal pusingan pertama terbuka Indonesia kepada pemain Denmark Rasmus Gemke terdahulu, Zijia selaku pilihan kedua nyata tidak memberi ruang buat Vititsan untuk kemenangan 21-5, 21-16. Undian kumpulan B tampak agak mudah buat Zijia yang akan menentang K. Srikant dari India dan pemain Perancis Toma Hunio Popov selepas ini. Begitupun beregu wanita Pearly Tan dan M Tina sukar menandingi pilihan ketiga dari Korea Selatan Kim So-young dan Kong Hee-yong. Mereka tewas dalam masa 45 minit, 14-21, 14-21. Kumpulan A dianggap paling sukar apabila beregu negara terpaksa berdepan pemenang pingat emas Olimpik Tokyo Grisia Poli dan Apriani Rahayu. Sementara itu, dua beregu campuran negara terpaksa bertembung sesama sendiri dalam kumpulan A. Gandingan profesional Peng Sun dan Liu Ying membuktikan masih berbisa menundukkan Kian Meng dan Peijing 21-4, 21-13. Perkembangan skuash berpasukan Asia. Selepas dua kemenangan semalam, skuad lelaki negara meneruskan rentak cemerlang. Kali ini Malaysia mudah mengatasi cabaran Iran dengan kemenangan 3-0 dan ketika ini Malaysia menentang pencabar utama kumpulan B, Hong Kong. Muhammad Syafiq Kamal paling awal turun ke gelanggang berdepan Navid Malik Sabit dan aksi sengit berlangsung pada set pertama sebelum Syafiq menang 12-10. Dua set berikutnya, rentak permainan Syafiq terus sukar dicabar Malik Sabit melengkapkan aksi dengan keputusan 11-5, 11-7 dalam tempoh 28 minit. Giliran Adin Idraki turun beraksi menentang Said Muhammad Reza Zie Kashani. Persembahan cukup bertenaga disajikan Adin yang jelas sukar dicabar lawannya. Hanya 19 minit diperlukan Adin untuk merakam kemenangan straight set 11-5, 11-4, 11-5 untuk mata kedua Malaysia. Paling dinanti aksi Ng Yan Yao menentang Ali Reza Shamili. Kejutan berjaya dilakukan Shamili apabila menang set pertama 11-5. Tersentak dengan kekalahan itu, Yan Yao kembali dengan permainan lebih meyakinkan. Keputusan 11-3, 11-0, 11-4 dilakar Yan Yao untuk melengkapkan kemenangan 3-0 Malaysia ke atas Iran. Baiklah, pemandangan indah dan menakjubkan salji yang meliputi kawasan padang pasir taklim makan di wilayah Uyghur, Xinjiang, China mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Mimi Azira Abdullah. Salam hormat dan jumpa lagi.